Okey, so jadi kita boleh mulalah kot sementara tunggu yang lain tu tak apalah, kita pun dah rekod dan kita boleh tengok semula lah pembelajaran kita pada hari ini. Semua dah sedia Nur Alia, Misha, Yunza ada semua. Tanya Ali Yunza dapat sijil, 2 sijil dapat Okey, so jadi Yunza dapat sijil PDPR terbaik. Dan yang lain pun buatlah yang terbaik lah. Jadi okey, yang lain tu tolong kita boleh masuk dalam whiteboard. Okey dah, semua dah masuk Setakat ni Yung Zeng, okey Yung Zeng cantik gambar. Siva Sangka, okey dah ada. Wong Yunwi, alright. Okey, so apa kita nak belajar hari ini guys? Kita share dulu link Sekejap your entire screen Alright. Yes, ada gambar hantu daripada Anis, sudah bersemangat belajar. Jadi kita bolehlah start belajar. Alright, so kita masih dalam taburan normal Okay, so kita masih dalam topik taburan normal taburan normal dan masih dalam keadaan teknik macam mana kita nak dapatkan keberangkalian dengan menggunakan metod cari luas dengan menggunakan table binomial. Okay, sebelum tu sebentar cikgu nak hidupkan table dulu mana table tu? Table. Sekejap off dulu jap. Cikgu off dulu presenting jap. Cikgu nak keluarkan table, nanti senang kita nak baca table tersebut. Sebentar terlupa pula nak keluarkan table of binomial kita tu. Okay. Alright, dah siap. Jadi kita boleh present. Okay, so taburan normal. So, secara tak langsung kita dah belajar macam mana kita nak dapatkan keberangkalian. Okay, kalau cikgu bagi soalan, tengok whiteboard masing-masing. Keberangkalian, kalau cikgu bagi contoh soalan, X lebih besar daripada 1.02. So apa yang kita perlu lakukan ialah cari keberangkalian dia. Okay, so dapatkan graf dan kita ini graf normal untuk ZN01 ya awal di mana lepas tu kita tandakan 1.02 nilai Z ni. Okey, nilai Z kita 1.02. Kemudian ikut dia punya ketaksamaannya, dia lebih besar daripada 1.02, bermakna lorikan luas itu yang kita perlu dapatkan ialah dari ke kanan ekor. Ni ekor kanan sampai hujung. Okey, so nak dapatkan luas ni. Okey, luas ni kita perlu table. Kalau kita perhatikan table kita 1.02 di mana? Kita besarkan sikit Okey. Now 1.02 kita kalau ikutkan adalah di 1.02 dua di sini Alright, so maknanya nilai yang kita nak adalah 0.1539. Jadi luas itu adalah 0.1539 0.1539.
39. Itu luas dalam gambar rajah. Okay, so nilai keberangkalian dia pun sama, iaitu 1.0 pula, sorry. 0.1539 ya. Padam. Okay. 1.539. Ya, kita tulis. Satu lagi. Mana boleh hilang ya? Padam. Okay, so nilai keberangkaliannya akan juga tulis 0.1539 keberangkalian. Okay, ini keberangkalian je lah kalau kita nak tengok. So ni sekarang ni kita cuma belajar teknikal dulu. Macam mana jawab benda-benda macam ni. Okay, so kita lihat ada satu soalan yang mana dia bagi nilai keberangkalian tetapi dia tak bagi nilai Z dia. Macam mana cerita tu? Okay, macam kes yang kita buat ni tadi, dia bagi nilai Z. Okay, nilai Z kita ni, nilai Z kita. Dan kita cari keberangkalian. Okay, sekarang soalannya, cikgu nak tanya, cari skor Z kalau diberi keberangkalian sedemikian rupa. Macam mana kita nak dapatkan tu? Okay, contoh soalan yang ni cikgu tunjukkan. Alright, tu erase semua. Okay, so soalan ni macam ni. Cari nilai skor Z, cikgu tulis soalannya. Cari skor Z. Cari skor Z. Skor Z apabila diberi, apabila nilai keberangkalian diberi. Keberangkalian diberi. Ini macam cerita ni. Okay, sebagai contoh, cikgu bagi, paling senang kita bagi keberangkalian. Kita buat macam ni keberangkalian Z lebih besar dari, cikgu letak Z kecil. Z warna hijau ke apa. Okay, kita tengok Z. Ni Z kecil Okay, Z kecil. Ni kita cari ni. Cari ni, Z kecil. Okay. Apabila nilai keberangkalian dia ialah nilai keberangkalian dia ialah 0. Sorry. Nilai keberangkalian dia ialah 0. Cikgu tengok sekejap Kita tengok table dulu. 2033. Sebagai contoh. Okey, so macam mana kita nak cari nilai Z ni? So macam mana kita nak cari nilai Z ni? Apa nilai Z dia ni? Kita nak tahu tu lah. Okey, so apa teknik dia? Ni sekarang terbalik lah. Cerita dia twist sikit soalan dia. Nilai keberangkalian dia dah bagi. Right guys? Tapi sekarang ni Z ni dia tak bagi. Yang ni kita nak cari ni. Apa dia punya nilai Z kita tu? Okay. So apa cerita dia? So macam nak dapatkan ni? Okay, teknik dia sama lebih kurang. Pertama, kita kena tentukan dulu graf dulu. Apa jua pun kena tentukan daripada graf dulu. Graf gambar rajah lah, senang cerita. So jadi graf gambar rajah kita tu kita kena lukis juga. Macam mana pun kita kena lukis juga. Iaitu besarnya. Okey, tak apa. Kita kecilkan sikit. Padam dulu. Graf kena, gambar rajah kena lukis juga sebagai teknik. Sama juga, tak apa. Okey. Tengok ni.
Baik, sekarang ni kita nak lorekkan di manakah kedudukan Z ini sekarang. Kat mana kedudukan Z tu sekarang? Siapa tahu? Kiri ke atau kanan? Kan biasanya dia bagi nilai kan? Sekarang nilai ni kita tak tahu. So, sekarang ni kita nak tentukan Z ini di mana. Kedudukan Z warna merah ini. Di mana kedudukan dia? Maksudnya kita tanda dulu. And then kita. Ini kena tahu dulu. Sebagai teknik dia lah. Bukan apa. Just a teknik. Okay. So, macam mana tu? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Tu cikgu nak tanya tu dulu. Sebelah kiri ke atau sebelah kanan? Okay. Sebelah kanan ya. Alright. So, macam mana cikgu tahu Z ni sebelah kanan? Kenapa tak Z ni sebelah kiri? Sebab ni tak ada nilai ni. Ni sama ada negatif positif dia tak beritahu. Okay. Awak tengok nilai sebelah sini. Keberangkaiannya luas dia 0.2033. Logiknya luas itu adalah sebanyak ini saja. Ini yang cikgu nak tunjukkan ni. Alright. Dia ada dua kemungkinan. Z yang warna merah kita tu, dia ada dua kemungkinan. Sama ada dia sebelah kiri atau dia sebelah kanan. Luas di sini. Okay. Alright. So, yang cikgu tahu dia adalah sebelah kanan. So, luas dia adalah 0.2033. So, apakah nilai Z tu? Macam mana kita cari nilai Z tersebut? So, nak cari nilai Z ni, awak kena berbalik kepada table anda. Okay. Cari 0.2033. Kat nilai mana tu 0.2033? Dalam ini. Bukan baca daripada Z. Kita nak cari nilai Z. Sekarang ni nilai keberangkalian ini adalah di dalam ini. So maknanya kita kena random tengok kat mana 0.2033. Kalau cikgu perhatikan kat sini lah. Ada satu nilai kat sini. Ni ada? Okey. 0.2033. Betul Okey. So 0.2033. Ada. So, apa nilai Z kita? So, macam nak baca? Kita baca. Okay. 0.203 iaitu kita ambil 0.8 dengan 3. Okay. Sebab ni lah dia punya nilai dia lah. So, 0.83. Oleh itu, Z kita adalah Z kita Z kita adalah 0.83. Setakat ni faham tak? Setakat ni faham tak? Buat masa ni. Cikgu buat lagi soalan lagi cikgu bagi satu lagi contoh soalan. Boleh? Bagi kita lebih faham mantap. Sekarang ni soalannya dia suruh cari Z score. Tapi keberangkaian diberi. So macam mana cari Z score ni? Ni teknik dia. Supaya kita dapat perhatikan betul-betul. Seperti bagi satu lagi contoh lagi. Bagi kita lebih nampak jelas lah sebagai contoh yang lain, kita padami dulu. Cari nilai Z apabila keberangkalian Z lebih besar dari ni Z merah ni. Z merah ni kita nak cari. Dari siapa boleh jawab 0.166. So, siapa boleh dapatkan cikgu nilai Z ni? Apa yang kita kena buat dulu? Cuba lukis gambar raja dia. Lukis gambar raja dia. Cuba dapatkan gambar raja ni. Apa yang kita kena buat? Kita buat sama-sama lah bagi kita lebih faham. Kita kena lukis gambar raja. Sekarang ni ada dua pilihan. Z yang warna merah kita ni, kedudukan ni, kita kena tentukan kedudukan Z ni dulu dalam gambar raja. Adakah dia sebelah kiri atau dia sebelah kanan?
Ada dua kemungkinan. Okey, pertama, sama ada dia sebelah kiri Z atau dia sebelah kanan Z. So yang mana satu? Sebab sekarang ni Z ni tak tunjuk apa-apa nilai negatif atau nilai positif. Faham tak maksud cikgu? Sebelah kiri ke sebelah kanan kedudukan Z ni? Okey, kalau perhatikan betul-betul, dia ada dua kemungkinan. Sama ada Z tu sebelah kiri atau sebelah kanan. Elok cikgu lukis dua gambar aja sebentar supaya kita lebih faham. Padam dulu semua ni. Okey, so yang Z sebelah kanan cikgu tulis macam ni. Okey. Macam mana boleh besar ni? Mana kecil kan ini? Okey. Satu lagi, Z tu sebelah satu lagi tu Z tu sebelah kiri. Ini kena perhatikan betul-betul ni. Satu lagi Z tu sebelah kiri. Dia ada dua kemungkinan. Okey. Kedudukan Z ni, Z kita ini tak ada menunjukkan dia negatif atau positif. Tapi sekarang ni kita nak tahu kedudukan Z ni sebab kita nak lorikkan kawasan. So kalau kita katakan Z sebelah kanan, okey. Maknanya kalau luasnya lebih besar daripada Z ini, maknanya luasnya ialah sebanyak ini. Okey. Kalau kita letak Z sebelah kiri, okey perhati ni cikgu kena terangkan pelan-pelan ni supaya awak faham betul-betul. Soal ni taklah susah mana. Cuba kita nak kena faham. Kalau kita letakkan Z sebelah kiri, mengikut soalan cikgu, dia lebih besar daripada Z merah ni. Bermaknanya keluasan Z itu sebanyak ini. Okey, apa perbezaan dua gambar rajah ni? Satu luas kecil, satu lagi luas besar. Okey, yang mana satu betul? Kita tanya tu dulu. Siapa nak jawab? Z sebelah, lorikkan yang sebelah kanan ni ke? Atau Z yang sebanyak ini, luas dia ni? Mana satu betul? Kedudukan Z tu sebelah kanan ke? Atau kedudukan Z ni sebelah kiri? Yang mana satu betul? Saya nak tanya tu dulu. Sebab gambar rajah ni penting. Siapa boleh jawab? Yang dua kemungkinan. Kanan. Yang sebelah kanan ni Z sebelah kanan. Okey. Kenapa Z sebelah kanan tu betul? Kenapa Z sebelah kanan ni yang betul? Yang ni salah. Sebab nilai dia lebih kurang daripada 0.5. Ya, betul. Yuanza kata logiknya nilai ini adalah kecil sangat. Logiknya luas dia adalah sebanyak ini saja. Tak mungkin yang banyak ini. Faham tak? Tak mungkin banyak ini. Kalau banyak ini dah lebih daripada 0.5. Ini cuma 0.166. Okey? Ni trik dia. Nanti cikgu twist soalan ni. Awak boleh jawab ke tak? Okey? Jadi kedudukan Z ni menunjukkan Z ni adalah nilai yang positif. Awak kena ingat Z ni mungkin sebelah kiri negatif, Z ni mungkin sebelah kanan positif. Dia bergantung kepada soalan. So maknanya Z kita ini adalah yang positif. Kalau Z sini nilai negatif, dah salah. Kalau kita salah kedudukan lah. Okey? So jadi macam mana kita nak baca table? Nak baca table untuk dapatkan nilai Z kita ni, kita tengok dalam table, cari nilai 0.166 belah dalam. Maksud cikgu belah dalam ini. Belah dalam ini. Kita kena cari nilai itu. Padan lain. Okey, kat mana nilai 0.166? Kat mana nilai tersebut? Okey. Kat mana nilai 0.166?
Cuba cari kat mana, nilai mana tu. Cari kat mana nilai 0.96. Kat Z mana tu? Oh, kena cari daripada dalam bukan daripada nilai Z ini Cari daripada dalam ini. Dalam table ni. Kau cari dalam ini, dan baru kita baca Z dia apa. Baru betul. Jangan confuse pula. So, apa nilai tu? Okey, apa nilai tu? Boleh dapat tak? Siapa dah jawab? Kita tengok. Message. Belum. Okay, good. Alright, so. Macam mana nak baca nilai tu? Kat mana nilai 0.16? Kena baca daripada dalam. Sebab ini nilai keberangkalian dia. Nak cari nilai Z-nya, Z-nya di luar ni. Ni Z kita. Okay. Nilai keberangkaliannya awak kena cari random. Kat mana 0.166 kita ni? Kat mana kita boleh dapat? Apa nilai Z kita? Ni lah. Dapat tak? 0.97. Ya, betul. Kat sini. Cikgu baru nampak ni. Ini lah jawapan dia. Ini ada 0.166. So, apakah nilai Z kita? Nilai Z kita adalah 0.97. Ya, betul. 0.97. Okay, so conclusionnya kita boleh dapat kat sini ialah okay. Conclusionnya kita dapat kat sini. Ni bukan ni, kita tak nak yang ini Alright, so jawapannya ialah cikgu contohnya kat sini lah. Jawapannya ialah Z kita, terus bagi jawapan kepada okay, Z kita ialah 0.97 ya, dia yang positif. Okey, itu jawapannya. Setuju Okey, soalan ini memang penting sangat sebab dia ada soalan yang betul-betul paper 2 punya soalan dia akan tanya. Alright, dia akan tanya benda macam ni. Okey, cikgu bagi lagi satu soalan. Okey, awak tolong jawab cikgu nak tengok awak lorekkan gambar rajah ni kat mana dulu. Baru betul. Okey, perlahan-lahan cikgu terangkan ni supaya kita lebih mantap faham. Bukan apa, boleh je cikgu nak rushing tapi tak nak. Cikgu nak awak betul-betul faham. Cikgu nak awak betul-betul jawab soalan ini Okey, sebagai contoh, kita ambil keberangkalian. Keberangkalian Z lebih besar dari Z merah ni. Ni kita nak cari apa nilai ni. Okey. Apabila nilai keberangkalian dia ialah 0.7631. Baik. Sila lorekkan gambar rajah ni. Lorekkan gambar rajah rantau kawasan berlainya di mana? Okey, cuba buat dulu. Nak awak buat ni dulu. Okey, so cikgu merahkan ni kita naik nilai ni. Apa nilai ni? Kat mana kawasan berlorek tersebut? Okay. 76, sorry guys. 7673. Sorry. Cikgu tersalah tulis kat sini. Betulkan balik. 76, salah 7673 sebenarnya. 7673. Okay, cuba. Sorry, terbalik tadi. 7673. Cikgu nak tahu kawasan berlorek dulu. Kat mana kawasan berlorek tu? Tujuh, 673. Kat mana kawasan berlorek tu? Sanjana dah lukis belum? Tengah lukis Siva? What happened to Siva? Ada gambar aja dia.
Iban Sangkar. Tishan, okey. Lukis gambar raja dulu. Cikgu nak tengok kawasan lorikan tu di mana. Ini latihan ini memang kita akan spend 2 minggu saja buat latihan seperti ini. Memang betul. Nanti bila kita tengok soalannya baru kita faham apa kita nak buat. Okey. Kita praktis ni dulu. Memang kalau tahun-tahun lepas pun cikgu memang train tingkatan 5 ni saja dekat 3 minggu. Supaya dia faham. Okey, kalau kita tengok kat sini Lu Munyi okey betul. Lau Yao Yang betul. Liu Yanze betul. Okey, Lai Zhenlin pun dah betul. Kishalini alright. Okey. Yungzeng Yungzeng ada gambar raja dia salah Okey, Trishan macam mana Trishan gambar gebelorik? Tengah buat. Siva okey? Sanjana okey betul. Cikgu nak tengok kawasan lorikan tu di mana? Okey? Baik, cikgu tengok Tishan pun betul. Okey, Yungzeng pun betul, dah betulkan Alright, betul. Semua rasanya boleh lah. 80% betul lah. Yang lain tu cuba perbaiki Okey, so Irene pun dah betul, Amisha pun dah betul. Alright, so logiknya kita kena faham tau. Kedudukan Z ni yang kita nak lukis ni, okey, Z kita ni. Okey, saya ingatkan balik, dia ada 2 kemungkinan. Sebab nilai Z ni dia sama ada positif atau dia negatif. Kita tak tahu. Sebab dia hanya tulis Z aja. It can be any number, positif atau negatif. Yang kita tahu sekarang ni, kita boleh buat 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Z sebelah kiri. Atau kemungkinan yang kedua, Z tu sebelah kanan. Sebab sekarang ni kita tak tahu sama ada dia positif atau negatif. Okey. Tetapi nak tahu kedudukan yang sebenarnya, bila kita lorekkan lebih besar daripada Z merah ni, bermaknanya gambar raja yang pertama sebanyak ini. Gambar raja kedua lebih besar Z ini, dia akan sekecil ini aja luas dia. Ini kita kena faham betul-betul. Secara logiknya kalau kat sini, nilai keberangkalian ni adalah nilai luas. Adakah logiknya luasnya sekecil ini je? Tak logik. So ini tak boleh pakai. Yang boleh pakai sebanyak ini luas je. 0.7 673. Okey. Ini satu permasalahannya lain. Okey. So kita dah selesaikan dari segi gambar rajahnya. Kawasan lorikan itu logiknya sebesar ini. 0.7673. So bermakna Z, kedudukan Z kita ni adalah sebelah yang negatif. Sedia sebelah negatif. So nilai Z kita tu akan kita letak negatif. Ini masalah murid-murid dia terlupa letak negatif value pada Z tersebut. Okay. Okay. So jadi macam mana nak selesaikan ni? Baca 7673 dalam table tak ada. Okay. 7673 tak ada. Paling besar 0.5. Dan awak kena faham. Ini adalah table hujung ekor. Upper tail probability. Adakah gambar raja lorikan kita ni hujung ekor? Tak. Dia bukan hujung ekor. So apa kita kena buat dulu? Tolak dengan 1 supaya kita dapat nilai ini. Nilai warna hijau ni kita nak. Supaya kita nanti boleh baca dalam table. Okey, 1 tolak 0.7673 sama dengan apa? Tolong kirakan contoh cikgu. 0.2327. Ya, betul 0.237 0.2327 0.2327. Nilai ini yang kita baca dalam table. Barulah kita dapat nilai Z tu. Alright, so berbalik kepada table. Okey, padam lain. Kat mana nilai dalam, kan? Nilai dalam ni maksud cikgu nilai dalam ni yang 0.2327.
Cari 0.2327. Cari nilai dalam ni. Boleh jumpa tak? Okay, siapa boleh jawab? 0.73. 0.73. Okay, cik balik. 0.73 betul tak? Cik jumpa Adam. Yang ni. Okay, yang ni semua. Mana ya? 2327 kat mana? Cikgu pun tak nampak ni alamat. Ini. Betul ini rumit je sikit lah. Okay. Kita boleh nampak secara jelas. So, jadi nilai dia adalah dari sini 0.73. Itu nilai Z yang kita kehendaki. Seperti mana soalan Z kita boleh tulis conclusion kat sini. Bahawa Z kita adalah apa tadi? 0.73. Betul ke salah? Siapa nak jawab? Salah ke betul? Macam mana cerita tu? Perlu jadikan negatif. Ya, betul. Chai Yung Zeng. Okay? Yes. Kita letak negatif 0.73. Kenapa negatif? Sebab Z kita dalam kedudukan sebelah negatif. Nampak ni? Negatif. So, kena letak negatif 0.73. Sebab itu melukis gambar rajah ni cikgu tekankan sangat. Penting sangat. Alright? Supaya kita nampak, kat mana kedudukan Z ini. Okay? Alright. So, kita tengok lagi satu soalan. Tengok macam mana. Kita boleh jawab ke tidak ya? Sebentar. Sekejap Okay, kita padam yang ini. Clear foreground. Okay, so soalan cikgu ialah cari keberangkalian bahawa Z lebih kecil. Okay, Z lebih kecil dari saya cakap Z lebih kecil dari 0. Cikgu pun kena baca table juga. Okey. Z lebih kecil. Kita ambil 0.1401. Okey. Dah buat belum latihan ni? Dah belum ya? Okey, kat mana kedudukan ini? Saya nak tengok awak jawab sampai habis. Okey, so cari Z merah ini ataupun cari nilai M. Kadang soalan dia bukan bagi Z. Dia kata, apakah nilai M? Nilai M tu apa? Z jugalah. Okey? Cuba cari. Awak cari sampai habis. Okey, padam yang lain. Okey, yang lain tu boleh padam. Awak cuba latihan baru ni pula. Okey, cari nilai M. Apakah nilai M? Okey, awak cari ni sampai habis dulu. Nak kena faham betul-betul soalan ni sebelum kita jawab soalan yang lebih menyelesaikan masalah dia.
Cishali ni nampak macam betul. Ya. Tengok table. Padam table. Tengok gambar rajah. Cishali ni bacaan 1.8 tu salah. Sepatutnya 1.08. Negatif. Yang lain. Okey, Lao Zeng Hao gambar raja dah betul. Yes, kedudukan gambar rajanya adalah sebelah kiri. Lorikannya sebelah kiri. Ekor. Okey, betul kan Grace salah. Amisha pun salah. Kena tahu dulu. Sebab tu kita kena faham betul-betul soalan ini. Gambar raja tu akan main peranan betul lah. Okay. Okay. Alright. So kedudukan M tu kat mana? Ya, Irene betul. Kedudukan M tu adalah sebelah kiri. Irene tengok. Tengok komputer masing-masing. Yes, good. Tengok papan putih. Alright, baru betul. So, ini kena hati-hati sebab kedua kemungkinan, cikgu akan tulis balik semula. Benda ini kena hati-hati sikit dari segi dua kemungkinan sama ada. Merah pula. Padam. Okey. Kita ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama ialah kedudukan M tu. Tengah-tengah ni kosong. Kita buat dua gambar raja lah supaya kita faham betul-betul. Ini kena ingat selalu tau. Okey, kosong kat tengah. Jadi kedudukan M itu sebelah mana? Adakah dia sebelah kiri M ataupun sebelah kanan M? Yang mana betul bergantung kepada ini dengan yang ini. Kalau M luasnya dilorikkan sebelah untuk gambar rajah yang pertama, kita akan dapat seperti ini. Kalau gambar rajah kedua, M nya kedudukannya di sini, kalau ikut luasnya, ikut ketasaman ini, luasnya adalah sebanyak ini. Logik tak kalau gambar rajah kedua ini dengan nilai 0.1401? Tak logik. Sebab luasnya terlalu besar. Yang paling logik adalah yang ini. Baru betul. Luasnya adalah 0.1401. Perlu tak kita lakukan penolakan dengan 1? Tak perlu. Sebab gambar rajahnya adalah luas kawasan ekor kiri. Dan awak kena pastikan lepas ni M kita ni akan bernilai negatif. Ni ada berapa SOP-nya awak kena ikut. Okey. Pertama, tentukan kawasan berlorik. Bila dah tentukan kawasan berlorik, adakah nilai Z kita negatif atau positif. Okey. So, sekarang kita dah tahu M ni akan jadi nilai negatif. So, apakah nilai M itu? Baca pada table 0.1401. Cari. Ada tak 0.1401? Ada. Ini dia. 0.1401. Ada. Okey. So, nilainya adalah 8. Bukan 8. Sorry. Kena baca dari sini dulu. 1.08. Alright. So, berhati-hati. Jawapan kita adalah Z. Okay. Bukan Z. M. Dia bergantung pada soalan. Kadang dia M lah. Kadang dia A lah. Okay. So, M kita ada nilai Z yang bernilai negatif. Negatif apa tadi? 1.08. Negatif 1.08. Baru betul. Okey? Setakat ni faham? Okey, satu lagi soalan. Ini kena banyak supaya kita lebih praktis. Alright, betul. Negatif 1.08. Yang lain pun okey, very good. Jangan lupa letak negatif. Ini memang satu kecuaian. Who likey negatif 1.08 Okey. Yang lain tu Siva punya hasil. Siva baru lorikkan gambar raja, nilainya belum dapat lagi. Okey, tak ada masalah. Yungzeng. Okey, yang Munah.
Okay, good. Setakat ni cikgu berpuas hati. Awak dah faham? Okay, lagi. Macam mana pun kita jangan anggap kita dah betul-betul faham. Sebab kadang soalan ni tricky sangat. Okay, kita padam ni dulu. Kita tengok lagi soalan. Iaitu cari nilai. Betul. Oops. Sebentar sekejap Okey. Okey, sekejap Cari satu. Sekejap Alright, so soalan dia, cari Z lebih kecil dari M. Ni M ni nak cari. Apabila perberangkalannya adalah 6, 4, 4, 3. Okey, apakah nilai M kita? Kalau Tila lukis gambar rajah dia. So apakah nilai M kita ni? Alright, tolong lukis gambar rajahnya. Kat mana kedudukan M? Kat mana kawasan lorekkan dia? Okay, tengok table juga Okay, ada table tak masing-masing? Nak tengok table cikgu juga. Okay, sambil awak lukis tu, tengok table kat mana. Tengok awak dapatkan sehingga penyelesaian habis. Okay, macam mana? Dapat jawapannya? Yang lain okey tak? Dia negatif ke dia positif? M kita ni positif ke negatif? Alright, ada berapa orang betul, ada berapa orang salah? Cikgu tengoklah kat sini. Kita dah tahu dah. Okay.
Okay, Lumuni. So far so good. Trishan dapat M negatif. Betul ke tu? Okey, ada orang dapat M tu positif. Nilai M tu dah betul lah, 0.37. Tapi ada yang dapat M tu negatif 0.37. Ada juga yang dapat M tu 0.37 positif. Alright, macam mana tu? Okay. Alright, so okay, ramai yang betul, ramai juga yang salah. Ini kena berhati-hati lah. Okay, sebab itu kita kena lukis gambar raja ni dengan kena ikut SOP dia. SOP dia apa? Okay, dengar SOP dia. Pertama, kita lukis gambar raja. Okay, itu gambar raja. Seleloknya kalau nak nampak lebih jelas, lukis dua-dua gambar raja. Baru kita dapat tahu. So macam mana tu? Kita, kalau cikgu kan, cikgu suka lukis dua gambar raja. Pertama, yang kedua. Dua kemungkinan. Dua kemungkinan itu adalah kedudukan M ini. Kat mana? Sama ada sebelah sini, M. Atau sebelah sini, M. Okey. Dan lepas kita dah tentukan kedua-kedudukan ni, kita kena tengok lorekannya arah mana. Ini SOP yang kedua. So, kalau maksud sebelah kiri M ni, kiri ni lah. Sedikit tu aja. Okey. So, kalau dia sebelah sini M, banyaknya, banyak ni kawasan luasnya. Okay, yang mana logik? Yang ini ke atau yang ini? SOP yang ketiga, nilai keberangkalian. Tengoklah, logik ke yang sebelah kiri ni? Sikit sangat. Tak logik. Yang logiknya adalah 0.6443 luas. Sebab itu cikgu panggil dia luas. Okey. Luas kawasan berlorik yang logiknya adalah gambar rajah yang kedua. Bukan yang pertama tu. Okey. Sebab itu Trishan kena tengok kat mana arah luas lorikan tu. Okay. Begitu juga dengan Grace. Tadi dia salah. So ini kita tak mau. Padam ini. Tak mau. Okay. So macam mana nak menyelesaikan masalah ini? Oleh kerana nilai luas itu melibatkan buncit, bukan nilai ekor. Kita kena tolak dengan satu. Tolak dengan satu dulu. Baru boleh. Kita tolakkan dengan satu dulu. Baru kita boleh dapat apa? Sorry guys. Nilai dalam table tersebut. Okay. Padam dulu. Nak ada ni. Okay, tu yang besar ni tak mau Okey, yang sebelah dalam gambar raja nombor 1 ni bukan soalan, bukan jawapannya. So yang betul adalah yang gambar raja yang kedua kita dengan kedudukan M sebelah kanan dengan luas lorikannya. Luas lorikan itu adalah kerana kita mengikut ketaksamannya sebelah kiri ini. Yang ini. Okey, so hati-hati. So bila jawab tu. Okey? Semua setuju? Okey, gambar raja ni kena betul. Sebab nanti bila awak salah kedudukan, awak tahu negatif. Salah. Sebab ini M dia positif. Okey. Ini M dia adalah sebelah yang positif. So, sebab itu cikgu tengok ada orang dapat M tu negatif, ada orang dapat M tu positif. So, ini kena betul dulu. Jadi, kat mana dapat nilai yang kita nak sekarang ni, kita kena tolak dengan 1. Sebab dia nilai 0.643 ni tidak ada dalam table. Kita cari luas yang kecil hijau sebelah kanan ekor ni. Tolak dengan 1. Lepas tolak dengan 1 kita dapat apa? Tolak dengan 1 kita akan dapat 0.3557. Okay. So luas yang warna hijau ni ialah 0.3557. Yang 0.3557 ni yang kita kena baca dalam table. Kat mana table kita tadi? 0.3, awak kena random cari di sini 3557. Okey, ni dia.
Alright, so jadi nilai dia berada di 0.37. Okay? Alright, so nilai dia positif ke negatif? So, oleh kerana M itu berada di sebelah positif, so akhirnya jawapan kita boleh letak sebagai M kita adalah positif apa tadi? 37. Okay, M kita adalah 0 point positif 37. Okay, setuju semua? Setuju setakat ni? Boleh? Boleh Alright, so semua dah betulkan gambar rajak. Lagi soalan? Cikgu akan bagi banyak-banyak soalan. Okey, kita bagi lebih rumit sikit lah. Nak baca table tu dia rumit sikit. Kita tengok table, bukan table. Kita tengok soalan ini pula. Okey, cari nilai. Kita buat macam ni pula. Z lebih kecil dari M. M nak cari cari nilai M ni. Apabila 0.2251. Okey, cari. 2251. Cari sekarang. Okey, cikgu bagi masa 5 minit Dan cikgu bagi table. Tu baca table. Cikgu, apa soalan dia? Oh, tak dapat lagi? Tak nampak lagi Nak tulis. Tu, Z. Dapat 2251. Cari nilai M. Apakah M kita ni? Okey, cikgu bagi masa 5 minit. Okey, macam mana? Dapat jawapannya? Alright, kedudukan Z semua dah betul. Lysenlin betul, 0.755. Nilai M dia negatif 0.755 Betul. Yuanzi pun betul, negatif 0.755. Itu jawapan dia. Okey, Lau Yao Yang pun betul. Yang lain macam mana? Tak dapat. Kedudukan gambar rajah semua dah betul. Okey, bagus. Alright.
negatif 0.775. Betul lah? 755 ke 775? Salah ni. Siapa tulis ni? Anis. Negatif 0.775 ni salah. Okay, Anis. Aku tengok kat skrin cikgu ni juga. Okey lah, yang Z betul. Negatif. Okey, Lumuni pun dah betul. Alright, so macam mana nak baca table ni ya? Okey, so sekarang ni kita dah tentukan dulu kedudukan gambar rajahnya di mana? Yes. Kalau ikutkan gambar rajahnya, okey, dia sebelah kiri ya, M kita ni. Dan kawasan berloreknya sebelah ekor kiri. Ini kita boleh terus baca table lah. Tak payah tolak dengan satu. Sebab kenapa M sebelah kiri? Sebab nilai 0.225 situ ni luas je. Sekecil ini saja memadai. Okey. Dia tak lebih dibesar pada 0.5. Dan luasnya kalau kita tengok kat sini M sebelah kiri. Okey, kedudukan M ni penting. Dan kedudukan M ni akan jadi nilai yang negatif nanti kalau kita dapat nilai tersebut lah. Alright, nak baca table 2251 ni kat mana? Kena cari kat mana kita boleh dapat 2251? Okey, kat 22. Okay, kalau kat sini tak ada 2251. Tapi dia ada yang paling dekat besar adalah 2266. Ingat kita nak cari nilai 2251 sebentar Padam dulu. Okey, nilai apa tadi? 2251. Okey, so kita concentrate dengan cari nilai 0.251. Kalau kita tengok nak baca table ni, satu benda yang kita kena tahu juga. Okey, setakat ni 2251 tak ada, tapi dia di antara dua nilai ini. 2266, 2236. Kita ambil yang paling besar. Okey, ambil yang paling besar. Baca macam mana baca table. So 0.75. Setakat ni nilai Z kita tu adalah 0.75. Nak dapat tepat keberangkalian 2251, kita kena tolakkan dengan nilainya di sini. Yang paling sesuai 2266 ni kita kena tolak dengan 15. Kenapa? Sebab 0.2266 kalau kita tolak dengan 15, kita akan dapat 1522. 0.2251. Okey? So nilai Z kita ni adalah 0.755. Okey? Itu cara kita nak dapatkan. Kita kena ambil nilai kalau tak ada dalam table, kita ambil nilai yang terbesar 2266 tadi, yang ini. Lepas tu kita tolakkan dengan nilai yang mana kita sepatutnya sehingga dapat nilai 2251. So jawapannya ialah 0.755. Okey? So, dalam kita punya gambar rajah kita, oleh kerana M ni sebelah dia negatif, jadi jawapan kita, M kita ni adalah negatif 0.755. Setuju semua? Ini benda yang kita kena belajar juga lah. Table pun kena pandai baca. Dan berapa nilai-nilai tertentu nak tahu kedudukan negatif ni jangan lupa. Sebab kedudukan negatif M dia ada sebelah negatif. Okey, lagi cikgu tambah lagi soalan. Okey, soalan seterusnya. Cikgu padam ni Okey, soalan dia. Tengok soalan dia. Cari keberangkalian. Cari nilai M. M lagi apabila nilai keberangkalian dia ialah 0.7499. Okey, cari sekarang. Apakah nilai M tersebut? Latihan seterusnya. Padam, yang lain? Okey, saya bagi masa 5 minit. Cuba boleh tengok soalan tak? Oh, soalannya dah dapat keluar Okey, soalannya di sini. 7499. Kat mana kedudukan M ni dulu?
Kita kena praktis ni banyak-banyak. Nanti esok kelas kita akan tengok latihan penyelesaian SPM macam mana. Macam mana soalan-soalan SPM ini. Kita nak bagi sikit-sikit. Okay, tengah lukis ya. Tengok table dalam komputer pun boleh. Cuba. Okay, apa nilai dia? Yes, very good. Gambar raja dah betul. Okay, kat mana kita boleh dapat nilai? Yes, very good. Si apa? Lai Zhenlin. Good. Okay, dia betul. Lao Zheng Hao. Kedudukan M tu kat mana? Ni awak kena tahu. Okey, banyakkan kedudukan gambar raja luas tu dah betul. Nak cari nilai M tu. Okey. Tishan okey. Tishan gambar raja dah betul. Si Siva mana? Siva Sangka tak tulis apa-apa ni? Mr. Siva. Okey, yang Munah. Okey, yang Munah dah betul gambar raja dia. Grace macam mana Grace? Okey ya? Okey, good. Kedudukan gambar raja yang betul. Ketolak dengan 1. Yes. Untuk baca dalam table So tablenya nak baca apa nilai dia tu. Table tu nak kena baca yes betul. Okay, so far dah faham lah cikgu rasa. Yang ada seorang dua salah ni. Kena perbetulkan sedikit Okay, alright. So soalannya taklah susah mana. Kita kena tahu dulu kedudukan gambar raja itu di mana. Ya, setahu cikgu kedudukan gambar raja ni M ni sebelah sini M sebelah sini. So dia akan dapat M yang negatif lah. Kita tanda awal-awal. M ni mesti akan dapat nilai yang negatif. Sebab di sebelah kiri. So kawasan berloriknya, okay, ikut kesamaan sebesar M ni ke kanan. Alright, so luas warna merah ni adalah 0.7499. Yes, good. 0.7499. Itu luasnya kawasan berlorik itulah. Okay, tapi dalam table kita tidak ada kawasan lorikan ini. Kita cuma ada table hujung ekor. Maknanya tolak dengan 1. So bila kita tolak dengan 1, nilai yang sebelah sini lah yang kita dapat luas kawasan berlorik. Okay, yang ni kita nak tahu dulu. Okay, so luas kawasan berlorik setelah tolak dengan 1, kita akan dapat 0.2501. Tolak dengan 1 Alright, so nilai ini yang kita akan baca dalam table yang sebenar-benarnya. Okay, 0.2501. Kat mana 0.2501? Kita tengok Alright, kita kena random cari kat sini. Banyak-banyak ni. 0.25 mana 0.25451424. Sini. Dia di antara dua nilai ini. Dia tak ada tepat Dia tak ada tepat 0.2
2,501. Dia tak ada tepat dalam table ni, tak ada tepat 2,501, tetapi yang kita dapati dia hanya boleh di antara ini dua. Dia di antara dua ini, tetapi kita ambil yang lebih besar, nilai lebih besar, iaitu 2514. Jadi buat sementara waktu ni nilai kita adalah nilai M kita 0.67. Okey. 0.67 buat sementara waktu ni. Tetapi nak dapat setepat ini 2501, kita kena tolak dengan cikgu rasa 13. Kenapa 13? Sebab 0.250 tadi nilai dia apa? 0.2 apa? 0.2514 0.25 bila kita tolak 0.2514 ni 0.2514, lepas tu kita tolak dengan 13 baru kita dapat 0.2501. Yes, so kita kena ambil kira 4. Jadi 0.674. Okey, baru betul. 0.674. So kita berbalik kepada gambar rajah kita tadi dan kena hati-hati M kita adalah sebelah negatif. So jawapan kita akhirnya kita boleh tulis M kita adalah nilai negatif 0.674. Negatif. Hati-hati. Ini baru betul. Okay. Alright. So lagi. Cikgu akan bagi banyak latihan ni. Yes. Yang tengok yang lain semua. Anis. Okay. Baru betul. Negatif. Semua negatif. Okay. Very good. So far okay. Alright. So kita tengok satu lagi soalan. Okay. Kita padam yang ni. Erase. Clear. Satu lagi soalan. Kita tengok betul-betul. Cari P M Z kosong sama dengan 0.342. Alright, siapa boleh lukis gambar rajah ini untuk cikgu? Okay, so sekarang ni soalannya kita nak cari apakah nilai M ini. Okay. Alright, cikgu nak awak lukis gambar rajah ni. Cikgu boleh balik ke soalan? Oh, sorry. Dia lambat keluar ya. Okay. Okay, jangan lupa link kehadiran ya. Siapa yang belum isi kehadiran lagi. Alright, siapa boleh lukis gambar rajah ni? Cikgu tengok siapa yang betul ni. Setakat ni cikgu tengok yang betul lukis gambar rajah yang muncul dalam skrin cikgu adalah Irene. Bagus. Nak gambar rajah dia dulu. Ngai Zendin betul. Okay, good. Liu Yunzi pun betul. Lau Yao Yang. Okay, yang lain tu tengah lukis ataupun dah lukis. Cikgu pun dapat lambat sikit dia punya reception dia. Daripada anda. Wong Jin Wei dah betul. Yang Muna very good. Betul. Tishan very good.
Siva pun dah. Okay, betul. Yung Zeng. Okay, setakat ni overall like 80% dah nampak dalam screen cikgu ni. Betul Okay, so kita nak lukis gambar raja ni tak susah. Ini paling senang bagi cikgu. Sebab kedudukan ini. Kedudukan M itu di mana? Sebelah kiri Sebenarnya dia sebelah kiri. Sebab dia punya rajah ni kalau tengok perhatikan betul-betul. Okay. Tengah-tengah kosong. Okay, ini Z kita ni, garis bawah ni adalah Z daripada kosong hingga M. So maknanya kedudukan M kita sebelah sini. Sebelah mana? Sebelah sini M kita. Dan luasnya di antara M hingga kosong. So inilah luasnya. Okay, so kita faham bahawa luas ini nilai dia 0.342. Adakah ini yang kita nak cari dalam table? 0.342. Luas ni. Bukan. Kita nak cari luas. Kalau kita nak baca table, kita kena harus dapatkan luas ekor. Walau macam mana pun kita kena tolak dengan satu nilai. Tolak dengan satu ke tolak dengan 0.5? 0.5. Yes, good. So 0.5 jangan tolak dengan 1 sebab dia ada separuh je ni. Ni separuh je pada graf. So tolak dengan 0.5. Jadi nilai yang warna hijau yang kita nak ni, okey, yang warna ini adalah 0.158. Okey? Nilai 0.158 ini yang kita kena cari dalam table untuk dapatkan nilai M kita ni, nilai Z kita Okey, padam semua ni. Kita habiskan kelas ni, kita kena faham betul-betul supaya kita jelas nyata lepas ni esok cikgu nak bagi latihan penyelesaian SPM clone SPM seperti mana kita dah belajar tadi. Okey, so kita padam semua ni. Okey, kat mana kita nak dapat 0.158? Keberangkalian 0.158, Z dia apa? Okey, kita carilah 158. Kat mana kita boleh dapat 158 ni? Cikgu rasa somewhere here. Kita dapat ni dapat tak? So setakat ni Z kita atau M kita nak cari jadi. M kita tu ialah 1.00. Kita kena kira sini 1.00. So ada dua kosong okey. 1.00 bukan 1.0 saja, 1.00. Lepas tu nak dapat tepat 158 ni. So nilai tidak ni kena tolak dengan satu nombor. Yes. 7. 3. So jawapannya adalah 1.003. Kenapa 7? Sebab kalau kita tengok nilai ni 0.1587. Nak dapat tepat 0.158, kita ambil nilai 7 ni, kita tolak. Paling belakang kali paling belakang ni, so kita dapat 0.1587. Oleh itu jawapan kita kena ambil kira 1.003. Baru betul. Ini dalam table lah. Tapi jawapan final kita kena berhati-hati. Kedudukan M ni sebelah negatif. So akhirnya kita boleh conclude bahawa jawapan kita, M kita ni adalah nilai negatif 1. Benda ni 003. Baru betul. Setuju semua? Setakat ni ada lagi sebenarnya, tapi macam mana pun kita sambung esok lah masa kita pun dah tamat. So kita padam whiteboard ni Okay, so alhamdulillah semua dah faham. Setakat ni cikgu pun berpuas hati. Sebab ni kita akan tengok esok clone soalan-soalan SPM apa yang kita akan buat daripada pembelajaran kita ini tentang normal distribution kita ini. Alright, so kita padam whiteboard. Okay, good. So kita boleh off record. So setakat ni stop presenting Apa benda tulis kat bawah ni?
Dia translate Cuma nak padam ni You translate apa? Tekan CC cikgu. Caption Aduh, tertekan lah cikgu. Macam-macam tulisan dia. Okay, macam mana pun kita dah off record. Alright, so kita stop record. So jangan lupa